Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kita dan juga rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk mengenai dengan kemahiran perundingan dan tawar-menawar ke atas Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan. Okey, sebelum itu kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya, Diken Roliana binti Mustafa, nombor matriks 265890, dan seterusnya Puan Saya Alam alias Rozaini binti Datuk Selekin, seterusnya Puan Nurizan binti Awang Tanda, dan juga Encik Hanif bin Abdullah. Okey, dari segi pengenalan, kemahiran ini memainkan peranan penting dalam banyak kehidupan seharian manusia seperti penyelesaian masalah atau konflik, perebutan hak, bahkan dalam pembuatan polisi dalam sebuah badan maupun kerajaan. Menurut Alfredson dan Chungu 2008, kemahiran berunding berfungsi sebagai sebuah medium yang menjadi kenderaan yang memastikan proses komunikasi berjalan dengan baik dan juga berkesan di antara pihak yang terlibat dalam proses perundingan tersebut. Okey, elemen perundingan sangat penting dalam memastikan pihak-pihak terlibat mendapat maklumat yang terperinci dalam proses perundingan melibatkan pembentukan polisi, penyelesaian pertikaian perdagangan, pengurusan sumber alam, pengurusan ekonomi tempatan, pengurusan kemiskinan serta mengurangkan pertikaian. Okey, seperti mana kita tahu, tawar-menawar ni adalah menjadi satu medium yang penting untuk menyuarakan pelbagai pendapat dan juga dalam proses untuk membuat keputusan. Okey, pada tahun 1980-an, aspek perundingan menjadi sifat kepada fasa memahami jenis perundingan berdasarkan tingkah laku. Okey, pada masa kini lebih kompleks apabila digabungkan dengan elemen lain seperti sosial individu dan juga masyarakat, ekonomi, matematik dan juga elemen kognitif manusia. Okey, menurut Muhammad Ainul Islam dan Rubel Mola 2022, perundingan ini merupakan proses yang berjalan hampir setiap masa dan setiap peringkat. Tidak kira dalam proses tersebut merupakan proses antara perseorangan individu, organisasi maupun badan kerajaan. Okey, menurut pandangan lain pula, iaitu Mertz and Cohen, amalan perundingan ini sebenarnya telah lama wujud pada ribuan tahun yang lalu, menerusi preskripsi yang ditemui dalam Arkib Diraja yang dilaksanakan oleh Puak Mari pada Raja Hammurabi. Sekian sahaja pembentangan daripada saya dan saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya. Sekian dan juga terima kasih. Assalamualaikum, saya Alam alias Rozaini binti Datuk Selekin, matric number 266778. Pada hari ini, saya akan membentangkan subjek JMJM 3033, kemahiran tawar-menawar. Tajuk saya pada hari ini ialah pertikaian kedaulatan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di antara Malaysia dan Indonesia. Pada tahun 1967, berlaku pertembungan mengenai Undang-Undang Laut di antara Kerajaan Malaysia dengan Indonesia. Menurut Rizky et al. 2019, hak kedaulatan mempunyai tuntutan kedudukan undang-undang yang lemah sehingga tahun 1970 dan selepas kemerdekaan rintitan dari itu berlaku pertikaian di antara kedua-dua benua. Manakala Zainul Dili 2012, walaupun tidak ada sebarang keputusan yang dizahirkan dalam kertas antara pertemuan kedua-dua pemimpin utama tersebut, namun terdapat persepakatan secara lisan yang dizahirkan kedua-dua kerajaan bersetuju menetapkan status quo. Kebenaran Kerajaan Malaysia memberikan kepada badan swasta untuk membangunkan Pulau Sipadan sebagai destinasi pelancongan melalui pembinaan 2 buah kolej pelancongan dianggap sebagai pelanggaran persepakatan mengenai status quo. Dan beberapa siri rundingan antara Kerajaan Malaysia dan Indonesia bagi mencari jalan kesepakatan ke arah mencapai keputusan mengenai pertikaian antaranya seperti strategi, teori, hasil perundingan, cabaran dan alangan dalam proses perundingan tersebut. 3.0 Strategi perundingan Kerajaan Malaysia dengan Indonesia dalam isu pertikaian hak kedaulatan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pada tahun 1991 hingga 1995, terdapat sekurang-kurangnya 3 siri rundingan tidak rasmi dan 4 siri rundingan rasmi.
Siri rundingan tidak rasmi dilaksanakan melibatkan pelbagai peringkat dalam badan pentadbiran. Menurut Jawil Tontowi 2011, ketiga-tiga siri rundingan tersebut termasuklah yang pertama mesyuarat pegawai kerajaan, kedua mesyuarat kumpulan kerja bersama, dan ketiga mesyuarat Suruhanjaya bersama. Manakala Profesor Dr. Asim Jalal telah mencadangkan agar melantik seorang interlokutor atau fasilitator. Di antara wakil yang dilantik bagi negara Malaysia yang ketika itu adalah Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mewakili negara Malaysia dan Muir Dino mewakili negara Indonesia yang menjadi wakil atau interlokutor bagi menyelesaikan isu pertikaian Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, Asim dan Jalal 2003. Melaksanakan strategi rundingan integratif sekurang-kurangnya 7 sisi pertemuan dan bersetuju membawa isu pertikaian kedaulatan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke Mahkamah Antarabangsa, Azli Ismail dan Gita Gubinda Sami 2019. 4.0 Teori modal perundingan kerajaan Malaysia dengan Indonesia dalam isu pertikaian hak kedaulatan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pertama, proses perundingan dilihat tertaluk kepada aplikasi secara efektif mengenai pemahaman teori modal perundingan itu sendiri bagi mencapai hasil yang diharapkan. Lee, Kuang dan Brian 2010. Manakala Aslina Alim, Hasan Abu Bakar dan Awan Ismail 2012, terdapat sekurang-kurangnya 3 teori yang berkaitan dengan model perundingan utama, iaitu yang pertama model Batnah, kedua model keprihatinan berganda, dan ketiga model perundingan Savage, Blair dan Sorensen. Menurut Pruitt dan Rubin 1986 dalam Aslina Alim, Hasan Abu Bakar dan Awan Ismail 2012, terdapat 5 strategi utama yang digunakan oleh perundingan berpandukan kepada model, iaitu pertama bersaing, kedua mengalah, ketiga tidak bertindak, keempat menyelesaikan masalah, dan kelima berkompromi. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum, akan disambung oleh rakan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norizan binti Awang Tanda, nombor matriks 266196, meneruskan kembali pembentangan daripada kawan saya dengan topik hasil perundingan kerajaan Malaysia dengan Indonesia dalam isu pertikaian hak kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan. Terdapat 7 siri perundingan telah dilaksanakan antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Indonesia berkait dengan isu pertikaian hak kedaulatan Pulau Sipadan dan juga Ligitan. Menurut Nur Fatihah Muhammad Supri, Ong dan Fadli 2019, keputusan akhir yang disepakati pada 31 Mei 1997 untuk membawa isu pertikaian hak kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Antarabangsa. Muhammad Kadir 2009 menyatakan bahawa pihak kerajaan telah melangsungkan 2 pusingan rundingan yang menentukan isi kandungan perjanjian khas, iaitu pada Januari 1997 di Kuala Lumpur dan April 1997 di Bandung. Manakala keputusan Mahkamah Antarabangsa yang diumumkan pada 17 Disember 2002, sebulat suara telah mengumumkan akan pemberian hak kedaulatan ke atas Pulau Sipadan dan Ligitan kepada kerajaan Malaysia atas beberapa penggulungan hujah. Cabaran dan halangan dalam proses perundingan kerajaan Malaysia dengan Indonesia dalam isu pertikaian hak kedaulatan ini juga terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu cabaran dan halangan sebelum proses perundingan, cabaran dan halangan semasa proses perundingan, dan cabaran dan halangan selepas proses perundingan. Antara cabaran dan halangan sebelum proses perundingan adalah terpaksa melaksanakan penyiasatan dalaman untuk menyediakan bahan sokongan bagi menguatkan bukti kes, meneliti sumber arsip negara, menulis surat kepada pihak kerajaan United Kingdom bagi mendapatkan salinan sah undang-undang dan ordinan berkaitan dengan halangan menangkap dan mendapatkan seluruh penyelidik Pulau Sipadan, Azli Ismail dan Gita Gobinda Sami 2019, serta tekanan politik yang disuarakan oleh pihak kerajaan Indonesia agar Malaysia menghentikan dengan segera sebarang aktiviti pelancongan yang telah dilaksanakan di kawasan Pulau Sipadan dan juga Ligitan. Cabaran dan halangan semasa proses perundingan pula adalah cadangan daripada Ketua Penasihat Delegasi Perundingan Indonesia untuk membawa isu pertikaian hak kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada panel Kesatuan ASEAN untuk diadili dan diputuskan. Malaysia dan Indonesia memutuskan untuk menyelesaikan pertikaian ini di Mahkamah Antarabangsa tanpa membawa isu pertikaian kepada panel Kesatuan ASEAN, Hasjem di Jalal 2003. Cabaran kedua adalah kerajaan Filipina campur tangan dalam pertikaian hak kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan yang bertujuan untuk mempertahankan kepentingan
kepentingan tuntutan awalnya ke atas Borneo Utara. Seterusnya, pada 22 Januari 2001, Filipina pula mengemukakan tuntutan untuk memperolehi salinan memorandum perjanjian khas antara kerajaan Malaysia dan juga Indonesia. Hanya itu daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih. Selamat petang semua, nama saya Muhammad Hanif bin Abdullah, nombor matriks 266623. Saya akan menyambung perbincangan yang disampaikan oleh rakan saya sebentar tadi, iaitu cabaran dan halangan selepas proses perundingan. Yang pertama, Mahkamah Antarabangsa yang memutuskan bahawa kerajaan Malaysia mempunyai asas yang kukuh dan diputuskan sebagai pemegang hak kedaulatan Pulau Sepadan dan Ligitan mengakhiri kes pertikaian antara keduanya. Selain itu, terdapat satu lagi cabaran dan halangan yang wujud selepas proses perundingan tersebut, keperluan untuk kerajaan Malaysia dan kerajaan Indonesia untuk menyelesaikan isu sempadan maritim di antara kedua-dua negara. Selain itu juga, dalam perundingan khas tidak membenarkan Mahkamah Antarabangsa memutuskan hal ehwal sempadan maritim semasa isu perbincangan hak kedaulatan Pulau Sempadan dan Ligitan dibawa ke mahkamah tersebut. Selain itu, Malaysia dengan negara lain dalam proses perundingan dan tawar-menawar. Dari aspek perbezaan strategi perundingan, Malaysia mengamalkan strategi perundingan integratif, India mengamalkan strategi perundingan distributif. Yang kedua, menekankan kepada aspek persamaan dan dalam usaha untuk mencari jalan penyelesaian. India pula bersifat kompetitif atau kalah menang, dengan satu pihak akan mendapat manfaat dalam perundingan pertikaian wilayah daripada perundingan pihak yang lain. Dari aspek strategi tawar-menawar, satu, Malaysia berpegang kepada strategi tawar-menawar berprinsip, maka manakala India pula berpegang kepada strategi tawar-menawar keras. Yang kedua, Malaysia memfokuskan kepada penyelesaian masalah melalui ketetapan berdasarkan fakta. India pula memfokuskan kepada kelebihan, keistimewaan dan kuasa yang dimiliki untuk memberikan satu tekanan kepada pihak yang lain dalam usaha untuk menguasai pihak lain dalam mencapai kemauan sendiri. Teori model perundingan. Malaysia mengamalkan teori perundingan berdasarkan model keprihatinan berganda, manakala India mengamalkan mengimplikasikan teori model Savage, Play and Swanson. Selain itu, Malaysia menekankan strategi berkompromi dan menyelesaikan masalah agar perundingan dan dasar luar negara dan dengan strategi, manakala India menekankan strategi pertandingan dan menyingkirkan selaras dengan matlamat dan dasar luar negara yang tidak berkompromi dalam isu pertikaian wilayah. Contoh kes pertikaian pula, kes pertikaian hak kedaulatan Pulau Sepadan dan Ligitan. India, kes pertikaian hak kedaulatan wilayah Kashmir. Yang terakhir, kesimpulan. Sistem perundingan yang menjadi alternatif kepada sebuah kerajaan untuk menyelesaikan masalah pertikaian hak kedaulatan sebuah kawasan, pulau atau wilayah terlihat telah memberi impak yang sangat positif kepada negara Malaysia, khasnya dalam usaha untuk mendapatkan kedaulatan ke atas kawasan yang diyakini punya berkaitan dengan negara kita sejak sebelum merdeka lagi. Kebijaksanaan Malaysia dalam menangani isu pertikaian wilayah melalui aplikasi strategik dan teori perundingan yang lebih berdiplomasi terbukti telah berjaya dalam usaha negara untuk menuntut hak kedaulatan setiap wilayah tersebut. Ini menunjukkan Malaysia sebagai sebuah negara membangun di rantau Asia Tenggara, begitu matang dalam menguruskan permasalahan yang melibatkan dasar luarnya. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih.